وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan, mungkin malam ni malam yang terakhir dalam tahun ini. Kita berterawih dan insya-Allah mungkin esok hari yang terakhir dalam tahun ini untuk kita menyempurnakan puasa Ramadan. Kalau Allah menghendaki Rabu terakhir, Rabulah yang terakhir tuan-tuan. Tapi jangkaannya hari ini yang terakhir, ataupun esok Selasa hari yang terakhir. Dan insya-Allah kemungkinan gerhana matahari pun akan berlaku tuan-tuan pada hari ini, tapi kita tak sempat tengoklah sebab kita dah malam. Benda itu akan berlaku beberapa jam daripada sekarang. Maka negara-negara yang sekarang ni siang, dia akan menghadapi gerhana matahari penuh yang dikatakan akan berlaku, yang dapat dilihat di Amerika Latin ataupun di benua Amerika lah. Tapi tak ada kena-mengena ya tuan-tuan. Gerhana dalam bulan Ramadan ke apa, tak ada kena-mengena dengan apa-apa perkara, sama ada untung ataupun suai. Itu memang Nabi ada sebut ya dalam hadis yang sahih. Bila ada sahabat yang cuba mengaitkan kewafatan anak Nabi SAW yang kebetulan berlaku gerhana, cuba dikaitkan dengan perkara tersebut, tetapi Nabi menafikan. Tak apalah. Malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita bermuhasabah. Sepanjang 29 hari kita melalui bulan Ramadan pada tahun ini dan tahun-tahun yang sebelum daripadanya, apa yang kita dapat? Khususnya saya sendirilah. Kita sama-sama kita renung. Pertama, sejak daripada awal puasa tuan-tuan, khutbah Jumaat, ceramah ustaz dan sebagainya dalam radio, dalam radio IKIM, TV Al-Hijrah. Ceramah Ramadan ni ceritanya tidak lari daripada mengisahkan betapa bulan ini adalah bulan kita nak meraih pahala sebanyak-banyak mungkin. Daripada pertama, yang dalam fikiran kita, amal ibadat, amal soleh, amal ibadat. Sebab kita punya fikiran tuan-tuan, bila sebut amal soleh mesti amal ibadat. Padahal segala-gala amal yang baik itu adalah amal soleh. Segala yang baik, tak semestinya sembahyang puasa. Kita fikir amal soleh je mesti sembahyang, puasa, ngaji. Sembahyang, puasa, ngaji, sedekah. Yang lain tak amal soleh. Cakap baik tak amal soleh. Tolong orang tak amal soleh. Ini salah satu kesilapan. Tak apa, kita tengok tuan-tuan, dari segi amal ibadat ni tuan-tuan, bukan amal ibadat je, bahkan Nabi SAW menyatakan dalam bulan Ramadan ni, kullu amal ibni Adam, tiap-tiap amal yang dilakukan oleh anak Adam, yudha'aful hasanah, akan digandakan kebaikan pahalanya, bi asyri amsalha, dengan 10 kali ganda, ila sab'imi'ati dha'fin, sehinggalah kepada 700 kali ganda. Satu amalan yang kita buat biasanya pahalanya satu, kebajikannya. Tapi dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, dikali gandakan
10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Banyak tuan-tuan. Cuba kita kira. Atas kertas lah, on paper. Kita kira on paper tuan-tuan. Biasa bulan Ramadan tuan-tuan, orang akan bertadarus. Bukan tadarus pun, baca Quran dia. Tadarus tu belajar. Mengulang kaji Quran. Kita ni baca. Okeylah, tak apalah baca, sebab Nabi pun kata man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Quran, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu pahala itu dikali ganda lagi, jadi 10 kali ganda. Nabi kata alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 1 10, 3 huruf alif lam mim, 30 kali pahala. Itu alif lam mim. Tadi keluar berita, Nilofa kata anaknya Bilal sudah hafal ayat pertama surah Yasin. Yasin 20 pahala. Okey? Dalam Quran ada berapa huruf? Tak kira. Tak pernah kira tuan-tuan. Ada lebih kurang 323,671 huruf. Lebih kurang. Darab dengan 10. Kalau kita khatam Quran tuan-tuan, kita dapat 3,236,710 pahala. Jadi jutawan. Siapa khatam Quran jadi jutawan. Itu di bulan biasa. Kalau bulan Ramadan tuan-tuan, kali 10 hingga 700, katalah kita ambil yang paling banyak lah, 700 kali ganda dalam bulan Ramadan, maka kita akan dapat 2,265,697,000 pahala, ataupun 2.3 bilion pahala dalam bulan Ramadan khatam Quran. Itu kalau sekali khatam. Kalau 2 kali khatam macam Imam Syafi'i, 2.3, 4.6 bilion pahala kita dapat dalam bulan Ramadan. Itu baru baca Quran tuan. Belum solat berjemaah. Solat berjemaah 27 kali ganda daripada solat sendiri-sendiri. 27 kali ganda darab dengan 700, 18,900 sekali sembahyang dalam bulan Ramadan. Dia punya afdalnya tu tuan-tuan, dikali gandakan 18,900 satu sembahyang. Darab dengan 5 tuan-tuan, kira sendiri. Campur lagi 2 bilion tadi tu, campur dengan ini dengan ribu-ribu lagi tuan-tuan. Okey. Ada pula kematian dalam bulan Ramadan tuan-tuan. Ini di antara beberapa amalan yang Rasulullah sebut dia punya pahalanya berapa. Dapat. Kalau kita ziarah jenazah tuan-tuan, 1 qirat. Iringi jenazah tu, kita ziarah, kita iringi, kita sembahyangkan apa semua, kita iringi sampai ke kubur, sampai dia masuk kubur, 2 qirat. Sahabat tanya kepada Nabi, 1 qirat, 2 qirat ni besar mana? Nabi kata 1 qirat sebesar Bukit Uhud. Orang yang tak pernah pergi Mekah tak bayanglah Bukit Uhud tu macam mana. Kita bayangkan macam Bukit Jugra lah. 1 qirat 1 Bukit Jugra, 2 qirat 2 Bukit Jugra. Darab dengan 700, 1,400 Bukit Jugra. Maknanya pahalanya tuan-tuan 1,400 Bukit Jugra. Kalau kita convert, jual tanah Bukit Jugra tu, berapa lori kita boleh jual? Confirm jadi jutawan tuan-tuan. Itulah ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Belum tambah dengan malam Al-Qadar. Darab dengan 1,000 bulan tuan-tuan. Kalau nak on teori atas kertas tuan-tuan, darablah sendiri tuan-tuan.
lebih kurang 80 tahun lebih punya amalan tu, darab dengan berapa ratus bab, satu malam tu satu juzuk tu, kali dengan 10, kali dengan 700, kali dengan 80 tahun. Oh, berjuta-juta lemon, tuan-tuan. Dia punya banyaknya pahala, tuan-tuan. Sebab itu tidak heran orang berlumba-lumba, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebajikan. Itu belum kita sedekah lagi. Sekali sedekah, satu infak, umpama satu biji benih, RM1 umpama satu biji benih, katalah RM1. Satu biji benih itu digandakan 700 kali. Tumbuh. Darab lagi 700 lagi. Banyak, tuan-tuan, pahala yang kita dapat dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah kalau dapat. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan perkara-perkara yang boleh menghapuskan pahala yang sudah kita dapat beribu-ribu lemon ini. Ini masalah, tuan-tuan. Pahala banyak, dapat ganjaran banyak, kuat sembahyang, baca Quran, ngaji, sedekahnya lagi, tuan-tuan, sembahyang tarawihnya lagi. Kita merasakan bahawa alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat banyak pahala kita, tuan-tuan, kebajikan kita. Tetapi kita lupa dengan benda-benda yang boleh menghapuskan pahala. Jangan lepas ni, kita lepas Ramadan, tuan-tuan, ataupun dalam bulan Ramadan ni, dalam bulan Ramadan ni banyak isu. Banyak isu yang timbul, yang banyak boleh menghapuskan pahala yang kita dapat dalam bulan Ramadan. Sebab itulah Rasulullah SAW kata, man lam yada' qauluz zur, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata zur. Apa itu zur? Az-zur, ramai menterjemahkan kata-kata keji. Bila kata-kata keji, kita bayangkan celaka, sial, itu kata-kata keji lah. Minta maaf sebut babi, itu kata-kata keji. Tapi sebenarnya qaulaz zur ini bermaksud kata-kata dusta, dan beramal dengannya, beramal dengan perkara-perkara dusta. Dusta, bohong. Banyak, tuan-tuan, ayat Quran yang menyatakan tentang perkara bohong ni, tuan-tuan. Apa di antaranya, tuan-tuan, kata-kata dusta ni? Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Orang-orang yang suka menyebarkan, menyata-nyatakan, bercakap dengan kata-kata dusta, bohong, mereka itu adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan bagi mereka, dan mereka itu adalah al-kadhibun, orang-orang yang dusta, pendusta, membohong, berita bohong. Itu berita bohong. Daripada berita bohong timbul provokasi. Daripada berita bohong itu disebarkan, timbul provokasi. Bila timbul provokasi, dia jadi an-namam, mengadu domba. Ini yang banyak berlaku sekarang, tuan-tuan. Terutama dalam zaman-zaman media sosial, mudah sangat untuk kita melakukan perkara-perkara yang boleh menghapuskan pahala-pahala yang dah kita kumpul dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah pesan, kalau bertekak, cakap ana shaim, aku berpuasa. Maknanya, jauhkanlah diri daripada perkara-perkara seperti ini. Okey, kita tengok, tuan-tuan, apakah perkara yang boleh menghapuskan pahala kita? Pertama, tidak ikhlas. Sebab itu di dalam kitab-kitab tasawuf, dia akan bincang perkara-perkara mahmudah dengan perkara-perkara mazmumah. Sebab perkara mahmudah yang terpuji itu okey, boleh dapat pahala, mengekalkan pahala. Perkara-perkara mazmumah ini, di antaranya satu, ujub. Ujub ni antara penyakit
yang selalu timbul dalam diri kita, tuan-tuan. Semua orang. Sebab tu bila timbul ujub, kita disarankan untuk beristighfar. Astaghfirullahalazim. Apa maksud ujub? Ujub perasan kita terpaling baik, perasan kita terpaling Islam, perasan kita lah terpaling alim, perasan kita lah terpaling tahu. Itu ujub. Baik. Aku sembahyang tarawih setiap malam 20 rakaat. Aku tak pilih masjid yang 8 rakaat. Lepas tu tarawih ramai kan, di kamera kan, dia ambil gambar selfie. Lepas tu post kat Facebook kan, pada hari ini aku tarawih di tu yang belum pergi Mekah lagi, tuan-tuan. Depan Kaabah, selfie depan Kaabah. Hari ini aku tarawih depan Kaabah 20 rakaat, imam baca panjang, dapat habis, alhamdulillah. Itu sum'ah. Timbul asal daripada ujub. Perasan bahawa dirinya yang terbaik, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pergi Mekah dalam bulan Ramadan dengan ada rezeki. Kemudian nak tayang, dia pun ambil gambar. Alhamdulillah. Memang dia sebut, alhamdulillah Allah mengizinkan aku menjejakkan diri pada bulan Ramadan di Kaabah ini dan sebagainya. Dia pun selfie. Dah jadi sum'ah. Sum'ah ni maknanya mewar-warkan amalan kebaikan yang dibuat kepada orang lain. Dan bila sum'ah, tuan-tuan, orang pun bawah tu pun puji kan, kawan pun komen, alhamdulillah, syukur dapat engkau rezeki ya. Doakan kami supaya kami pun dapat pergi ke sana juga. Dan mula timbul rasa riak. Rasa riak. Nak beramal itu sebab nak menunjukkan kepada orang lain. Dan bila riak pula, tuan-tuan, akhirnya timbul perasaan takabur, merendah-rendahkan orang. Apalah, berniaga punya banyak, dapat ribu-ribu dan kat bulan Ramadan ni, takkan tak ingat pergi Mekah. Dan mula nak mengatur orang. Awak kan, apalah sembahyang pemalas, sembahyang 8 rakaat balik. Tengok aku 20 rakaat mah. Semua dalam hati tu timbul perkata dia punya perasaan takabur itu. Sehingga takabur tu apa kata Rasulullah SAW? Takabur itu ialah merendah-rendahkan orang, menghina orang, wa bataral haq, dan menolak kebenaran. Itu maksud takabur yang Rasulullah SAW belikan, tuan-tuan. Jadi timbul perasaan tu, tuan-tuan. Jadi tak ikhlas, terutama riak. Beramal bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun beramal kerana Allah tetapi digandingkan dengan kerana lain. Kerana lain. Dan inilah di antara penyakit yang timbul. Kita sebagai imam kan, Pak Imam, baca tu pun ngaji apa, kita apa ni, baca Al-Quran, sedap bacaan aku ni. Patutlah orang suka berimamkan aku. Timbul, tuan-tuan. Ini antara penyakit-penyakit hati yang timbul, yang boleh menghapuskan pahala-pahala kita. Terutama riak ni, nanti Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir nanti dia kata, kau pergi minta pahala dengan siapa yang kau riak. Kau menunjuk, kau nak sembahyang, kau buat ibadat, nak menunjuk-nunjuk masuk surat khabar supaya orang kampung semua nampak, kau minta lah pahala dengan orang kampung lah. Jadi yang sepatutnya kita dapat 10 sampai 700 kali ganda tu, kita tak dapat apa-apa kerana timbulnya benda-benda dalam hati. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, okey, kita tahu hadis Nabi, Ustaz pun sebut dalam ceramah-ceramah, man qama ramadana imanan wahtisaba, barang siapa yang mendirikan sembahyang ataupun qiyamul lail, nak kira tarawih, tahajud dan sebagainya dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keinsafan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan segala-gala dosa yang sebelum daripadanya. Persoalannya, dosa yang mana? Dosa yang mana? Dosa kita dengan Allah, itu yang diampunkan. Dosa dengan orang belum tentu, tuan-tuan.
Sebab dosa dengan orang ni, kita kena jumpa orang yang kita buat salah, kita minta maaf. Dosa dengan community, dosa dengan masyarakat, yang kita timbul-timbulkan benda-benda isu-isu yang menyebabkan provokasi, menyebabkan kegusaran dalam masyarakat, menyebabkan anarki berlaku di setengah-setengah negara, hancur negara kerana perkara-perkara seperti ini. Ini macam mana? Sebab tu tuan-tuan, Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu hari Nabi SAW bertanya kepada kami, ini sahabat, atadaruna manil muflis, tahu tak kamu siapa orang yang bankrupt? Lalu para sahabat menjawab, fina ya Rasulullah man la lahu dirham wala dinar wala mata'. Bagi kami orang muflis ni orang yang tak ada dirham, tak ada dinar, tak ada kehidup, tak ada harta benda. Muflis lah, tak ada apa-apa. Macam orang yang kena isytihar, muflis, bankruptcy, kerja dapat gaji tiap bulan pun kena hantar dulu gaji separuh untuk bayar kepada jabatan insolvensi, untuk diselesaikanlah kepada yang kita berhutang. Mungkin dapatlah baki sikit untuk makan minum, buka akaun bank tak boleh, buka company tak boleh, kalau tahan pasport lagi pergi luar negeri tak boleh. Orang muflis. Itu betul lah, sahabat kata betul lah, orang yang tak ada duit muflis lah. Rasulullah kata, al-muflis min ummati yaumal qiyamah. Nabi nak cerita yang hari akhirat nanti. Orang-orang muflis daripada umatku pada hari kiamat itu ialah mayyati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Datang dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan infaknya, dengan ngajinya, dengan baca Qurannya, dengan wiridnya, dengan zikirnya. Berjuta-juta pahala dia bawa. 20 tahun pahala puasa dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, bawa pahala tu penuh akaunnya, tuan-tuan. Jutawan lah ketika mati tu dibangkitkan balik, dijumpa di padang mahsyar, jutawan pahala. Tapi Nabi kata, wa ya'ti qad syatama irda hadha, tetapi dia datang juga bersama dengan dosa memaki kehormatan seseorang, memaki hamun, mencaci maki, mengumpat. Irdi hadha maknanya kehormatan orang, dia cerita dengan orang lain, mengumpat. Wa qadhafa hadha, datang dengan dosa qazaf, dosa menuduh orang lain. Qazaf ni asalnya ialah, dosa qazaf ni ialah menuduh seseorang melakukan salah laku seksual tanpa mendatangkan orang saksi, dengan disabitkan 4 orang saksi. Maknanya sabit berdasarkan hukum Islam. Kalau tak, qazaf. Sebab tu kita tidak boleh memanggil orang anak haram, kita tak boleh memanggil orang sundal, kita tak boleh memanggil orang peliwat, kita tak boleh menggelarkan orang penzina dan sebagainya. Itu semua dosa-dosa salah satu seksual. Tak boleh, tuan-tuan. Bahkan seorang sahabat Nabi yang mengaku berzina, disabitkan kesalahannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihukum dengan rejam, mati, diumpat oleh sahabat-sahabat lain. Rasulullah marah. Itu dah confirm melakukan dosa, dah dihukum rejam sekalipun. Sahabat duk pelikih, duk mengata, orang tu dah mati. Sahabat dengan marahnya sahabat kata, kau tahu tak sekarang dia berada di mana? Aku melihat dia sedang berada di syurga. Senyap sahabat kan? Yang dah sabit kesalahan pun tak boleh nak cakap-cakap, nak sebut-sebut, apatah lagi orang yang tak sabit kesalahan. Berapa banyak dosa kita dah buat. Wa akala mala hadha, kita makan harta orang secara batil. Nak raya ni kita pun jual barang-barang, tak kira lah makanan ke baju ke apa, kita tipu, kita scam, kita buat perniagaan scam. Melaburlah dengan syarikat aku sekian-sekian, nanti dapat sekian-sekian. Tunggu sampai nak raya, tak dapat juga. Itu menipu, mengambil harta orang lain tanpa hak.
Itu hati-hati tuan-tuan. Wa daraba hadza, dia datang dengan daraba ni pukul, maksudnya menyakiti orang. Apa sahaja bentuk kita menyakiti orang. Kadang-kadang benda kecil kereta kita lampunya, lampu HID, kalau pasang ngoncor mata orang depan. Kita sakiti tak hati orang depan yang bawa kita kat depan? Orang depan tu dia kata, celaka betul orang ni, lampu dia ngoncor temen. Sakit. Balik kampung sampai Kelantan berapa ratus kilometer, beratus-ratus orang kita balik waktu malam, beratus-ratus orang mata sakit kerana dia lampu HID kita tu. Kecil kan? Benda tu kita tak terfikir. Kecil, tapi itu menyakiti orang, kan? Elok-elok pahala kita dapat bulan Ramadan, besok 500 pemandu yang pernah berada di depan mata kita, di depan kita tu sakit mata, dia tuntut depan Allah. Ya Allah, orang ni dulu pernah ngoncor mataku sampai siwar mata aku ni, nampak malam-malam sebab lampu dia tu ngoncor. Maka Nabi kata fayuqadu fayaqtasu fayaqtasu hadza min hasanatih, lalu diambil daripada pahala kita. Seorang tuan ambil, datang seorang mengadu, datang ambil. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Orang semua dah yang kita sakiti, yang kita sebarkan dekat grup WhatsApp tu tuan-tuan, orang forward. Berantai-rantai kita punya dosa tuan. Semuanya tu berita tak betul, di forward tuan-tuan. Berita palsu. Minyak cap bunga raya ada campuran babi, jangan beli, boykot. Entah ya atau tidak, betul ke tak betul? Kalau tahu, entah Ustaz, saya dapat, saya forward aja. Dah tahu tak betul, kenapa ke forward aja? Dah bersambung-sambung orang forward tuan. Akhirnya benda tak betul. Qauluz zur, berita bohong disebarkan. Habis pahala kita tuan-tuan, tapi masih ada lagi orang menuntut. Sebab jahatnya kita di masa di atas dunia. Hubungan kita dengan orang lain tak selesai. Hubungan Allah selesai, pahala dapat banyak. Tapi hubungan dengan orang, semua orang sekeliling kita, dengan alam sekeliling kita, dengan alam sekitar kita, tak selesai. Isap rokok kecil je, isap rokok. Lepas isap rokok kita pun tercium, kena pula kat rumput kering, tembakau. Dah tembakau pula, tanah revolusi belakang tuan, mengakibatkan jerebu. Banyak tak dosa ni tuan-tuan? Kecil je pasal rokok. Sebab tu nak isap rokok pun kena berakhlak. Kalau nak isap rokok lah, jangan buang puntung rokok merata. Itu akhlak yang buruk. Tengok kat traffic light tuan-tuan, berterabur tu puntung rokok tuan-tuan. Dah isap rokok tu difatwakan haram. Kalau nak pegang yang makruh pun, janganlah dibuang puntung rokok tu merata-rata. Itu belum cerita sampah lagi. Balik kampung, tepi jalan berlambak sampah tuan-tuan. Ini semua benda-benda yang kita tak nampak tuan. Benda tu adalah benda-benda yang boleh menghapuskan pahala yang kita dah dapat dalam bulan Ramadan ni. Kita tak perasan. Kadang-kadang benda tu lah. Sebab itu tuan-tuan, ada seorang perempuan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila zaman Rasulullah maknanya dia sahabat. Maknanya dia sahabat. Dia ni kuat sembahyang, sentiasa berpuasa sunat, ngaji Quran kuat, sampai para sahabat kata, ya Rasulullah, ahli syurga nikah perempuan ini ya Rasulullah. Sahabat semua kata orang ni ahli syurga. Rasulullah kata tak, dia adalah ahli neraka. Terkejut sahabat. Orang kuat sembahyang, puasa, ngaji, kok neraka? Nabi kata, kerana jiran-jirannya tidak pernah sunyi daripada disakiti oleh mulutnya. Dia hanya menyakiti hati jiran ni tuan-tuan, menyebabkan pahala-pahala yang dia dapat banyak tu, puasa, sembahyang apa namanya, semuanya terhapus, dibagi kepada jiran-jirannya. Hangus pahala dia tuan-tuan.
Ada satu itu cerita pasal orang yang muflis tadi tu. Cerita orang tak ikhlas pergi perang, tuan-tuan. Kalau tak silap saya, dalam riwayat tersebut perang Badar. Ada seorang yang berperang dengan bersungguh-sungguh, mati. Para sahabat kata confirm syahid. Nabi kata tak, dia masuk neraka. Padahal mati dalam peperangan, tapi masuk neraka. Sebab apa? Rasulullah kata dia bukan berjihad kerana Allah, tetapi dia berjihad kerana sentimen perkauman dia tu sebagai orang Madinah sebab lawan orang Mekah. Nampak tuan dalam hadis ni? Patutnya kerana Allah, bukan kerana sentimen kaum dan sebagainya. Tapi daripada sentimen kaum, sebab dia tu orang Madinah, dia nak lawan orang Mekah atas dasar perkauman, bukan atas dasar berjihad nak mempertahankan Islam. Maknanya dekat sini dia tidak ikhlas, bukan kerana Allah. Ahli neraka. Hadis yang cukup popular, tuan-tuan semua tahu hadis ni. Selalu Ustaz cerita hadis ni, sahih. Ada riwayat kata pengembara, ada riwayat kata pelacur. Bagi minum dekat anjing, benda yang fobia bagi orang Melayu bermazhab Syafi'i, totok. Dengan anjing dia tak boleh kompromi langsung. Tak apalah, itu pegangan masing-masing lah. Tapi bagi minum pada anjing, masuk syurga. Allah ampunkan dosa-dosanya, dia masuk syurga. Dengan arti kata dia tak ada masalah dengan orang lain. Dia ada masalah dengan Allah, tapi sebab dia bagi minum ke anjing. Ada seorang, dalam satu riwayat, ada riwayat kata benda ni berlaku ketika Isra' Mi'raj. Nabi ketika pergi ke syurga, Nabi melihat seorang lelaki berguling-guling kegembiraan di syurga. Lalu ditanya, apakah amalan yang menyebabkan kamu dapat masuk dalam syurga? Dia kata, tak ada amal apa pun. Sembahyang tak banyak, puasa tak banyak, ngaji pun tak banyak. Tapi aku masuk syurga kerana aku mengalihkan kayu yang ada di jalan supaya orang tidak terhalang. Alih je halangan di jalan, gembira masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah SAW menyatakan, innama bu'istu, aku dibangkitkan liutammim makarimul akhlak, dibangkitkan untuk kemuliaan akhlak. Sebab apa? Inna akramakum indallah atqakum, orang yang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah, di kalangan kamu ialah orang yang paling takwa. Takwa itu gambaran akhlak, tuan-tuan. Nak mendapatkan darjat takwa dengan akhlak yang baik, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, itu sesungguhnya engkau wahai Muhammad berakhlak dengan akhlak yang agung, yang mulia. Sebab itu kita laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, kita kena mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mana mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebagai apa? Laqad arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutuskan engkau melainkan rahmat kepada sekalian alam, bukan laknat. Kita ni banyak laknat, kan? Sebab tu orang takut, makin takut dengan Islam. Sebab metod kita metod melaknat, bukan rahmat. Jadi takwanya itu dapat dari mana? Itu yang balik pada ayat kita awal-awal dulu, la'allakum tattaqun itu. Tetapi la'allakum tattaqun tu sampah bersepah-sepah ke tepi jalan. Tattaqun apa benda? La'allakum tattaqun, negara Islam paling banyak rasuah. Tattaqun apa benda? La'allakum tattaqun, negara-negara Islam paling tercemar dalam dunia. So, berpuluh-puluh tahun puasa, tak mencapai lagi standard yang dikendaki sebagai kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, yang kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Tak tercapai, tuan. Waktu tuan-tuan, pada malam yang terakhir ini tuan-tuan, marilah sama-sama kita, saya terutamanya lah, kita bermuhasabah lah tuan-tuan. Terutama dalam zaman-zaman mudah untuk kita menyebarkan ataupun mendapatkan apa-apa. Sebab itulah Allah, kalau kita iaitu kita balik kepada la'alakum tattaqun itu, nak dapat tattaqun itu daripada mana? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, ini Al-Quran. Tujuannya apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa.
Sebab tu tuan-tuan, kita khatam Quran pada bulan Ramadan ni, berapa banyak yang kita khatam makna ayat Quran. Dia balik ke situ balik tuan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran tu jadi petunjuk. Banyak tokoh-tokoh barat yang masuk Islam, dia orang baca bahasa Arabnya ke? Tak ada tuan. Dia baca maknanya. Sebab dia faham maknanya tu. Baru-baru ni ada satu video, satu orang yang masuk Islam, dia kata kalau dia tengok perangai orang Islam ni, memang dia tak akan masuk Islam. Tapi sebab aku baca Quran. Dia bukan orang Arab, dia tak tahu ngaji pun, dia baca maknanya, terjemahan Al-Quran tu. Akhirnya dia faham, oh rupa-rupanya yang Quran ajar lain daripada apa yang orang Islam buat. Akhirnya dia beriman dengan masuk Islam, tuan-tuan. Jadi dekat situ tuan-tuan, sebab itu dikatakan bahawa supaya kita ni menjadi duta kepada agama Islam, dengan erti kata lain, kita cuba tadabbur, bukan setakat kita baca Quran dengan lagunya yang sedap dapat pahala berkali-kali ganda, tetapi kita mengetahui akan maknanya, kemudian kita bertadabbur. Tadabbur tu maknanya berfikir. Baca, tahu makna, kita fikir. Kalau Allah SWT kata tanda-tanda orang munafik di dalam Al-Quran tu, kita baca, kita faham maknanya, apa tanda-tanda orang munafik, kita fikir, benda ni ada tak kat aku, tanda-tanda munafiknya? Kalau ada, astaghfirullahalazim, kena baiki, sebagai contoh. Jadi itulah saja yang dapat saya sampaikan, kongsikan pada malam yang terakhir ni tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan sepanjang bulan Ramadan ini, dengan pahala yang secara teorinya berjuta-juta-juta ni tuan-tuan, sampai bilion-bilion wan kita punya pahala ni tuan-tuan, kita berharap supaya Allah tidak menghapuskan pahala-pahala kita itu dengan amal-amal yang bertentangan daripada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kumpulan grup masjid ni tuan-tuan. Saya minta maaf sebutlah banyak grup masjid ni tuan-tuan. Dalam grup masjid ni lah grup yang paling menimbulkan provokasi, menimbulkan berita-berita temberang apa semua masuk. Grup masjid yang paling aktif buat. Itu masalah tuan-tuan. Tapi ada juga grup masjid yang baik-baik, alhamdulillah. Grup surah yang baik, alhamdulillah. Tak langsung, tak ada. Dia punya pengurusi, penazirnya dia kata tak boleh. Benda-benda sini tak boleh masuk. Masuknya dia pun delete. Adanya tu. Sebab itu kita diajarkan supaya berhati-hati dengan memeriksa segala kandungan yang datang kepada kita. Jangan mudah-mudah percaya apa aja pun tuan-tuan. Minum minyak kelapa boleh menyebabkan jantung bersih daripada kolesterol. Tanya dia balik, kau dapat sumber ni daripada mana? Doktor siapa yang cakap? Benda tu pun tuan-tuan. Nanti jangan pula nanti orang pun, oh dia ni dia beli minyak kelapa, dia minum minyak kelapanya satu hari satu gelas. Lalu makin sumbat. Sebab itu kena berhati-hati. Apa sahaja yang sampai kepada kita, fas'alu ahlaz zikr, tanyalah kepada orang yang tahu. Pasal perubatan, tanyalah doktor. Mesti ada dalam grup kita ada orang yang jadi doktor. Pasal kereta, tanyalah pemain mekanik. Mesti dalam grup kita ada mekanik. Kau jangan tanya orang yang bukan. Kan yang rosak lain, kita yang repair lain. Dah jadi makin rosak tuan-tuan. Wallahu alam tuan-tuan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Sepanjang saya duk berkuliah sepanjang tahun yang lepas ni, kok ada yang tidak sepatutnya, yang tidak sewajarnya, yang mungkin tersinggung dan terasa dan sebagainya, saya minta maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal-amal kita dan amal-amal tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim.